Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Sebab shadow ban yang berterusan. Dan sertai Telegram saya, Regi JC Ritaudin. Now, saya hari ini nak buat satu rumusan berkenaan dengan beberapa live yang telah saya lakukan selama sebulan lebih, berhubung dengan kedudukan Anwar ya, berhubung dengan kebaculan ahli-ahli parlimen UMNO yang saya cerita, dan kemudian saya kata saya tidak ingin ambil tahu ya Anwar jatuh atau tidak, malah saya beritahu Anwar perlu dibiarkan sehingga PRU 16 kerana MP bacul dan sebagainya. Kemudian berhubung dengan ura-ura berlaku langkah-langkah dan sebagainya, dan kemudian ura-ura Zahid sakit tenat and all that, dan apa yang mungkin berlaku dan patut berlaku. Okey. So sebenarnya ini rumusannya. So sebenarnya apabila saya membuat satu live menyelar ahli-ahli parlimen Barisan Nasional kerana bacul dan sebagainya, sebenarnya saya tidak bukannya ingin melakukan demikian. Saya melakukannya sebab saya hendak mereka bergerak, mereka buka mata, sedar ya, kadang-kadang terpaksa buat ya. Okey. So itu sebenarnya motif. Hakikatnya saya prihatin terhadap masalah dalam negara ni, dan saya nak nyatakan sejelas-jelas mungkin. Anwar ni, kerosakan yang dia telah bawa ya, dan hari ni saya open ya, saya cerita open ya, kepada bangsa dan negara, kita mungkin perlu 10 hingga 20 tahun untuk ubati the damage he has caused in 1 year. Now, saya berhak sebagai rakyat Malaysia dengan pendapat saya, dan ini berdasarkan pemerhatian saya, dan saya kira ramai bersetuju dengan saya. The damage is unbelievable. Politik darjat dalam kerajaan pimpinan Anwar ni terang-terang penyalahgunaan kuasa dari sudut menekan pembangkang kebebasan media bersuara, terang-terang berlaku. Kalau saya nak beri contoh yang saya dah beri banyak selama ini ya, live ni jangan kata setengah jam, setengah hari pun tak boleh siap. So terang-terang berlaku ya. Anwar, dia duduk dalam alam kayangan dan dia sudah lemas dalam halusinasi dia. Dia fikir bila dia menipu dan dia memainkan propaganda dia nak lawan rasuah konon, dan semua orang percaya, semua orang tak nampak politik darjat yang dimainkan dia, dan semua orang sayang kat dia. Dia memang hanyut, lemas dalam halusinasi dia. Anda boleh buat pilihan raya, jangan kata 6 negeri, 10 negeri. Anda boleh buat PRK, jangan kata 7-8 kerusi, 50 kerusi. Semua keputusan boleh menunjukkan bahawa perosotan sokongan Melayu Islam terhadap Pakatan dan Barisan ni makin teruk. Sekalipun anda boleh buktikan ada referendum rakyat yang menentang Anwar sekalipun, anda boleh buat tinjauan dan umumkan data sekalipun, Anwar tidak akan percaya, sebab dia dah hanyut dalam halusinasi dia. Dia dah lemas dalam halusinasi dia, bahawasanya dia popular dan orang percaya penipuan dan propaganda dia. This is Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dalam setahun ini sudah buktikan dia adalah pendendam ya. Saya satu je saya beri contoh. Saya nak perang rasuah, saya tidak boleh berkompromi dengan rasuah. Saya tidak akan ni, saya tidak akan itu. Tapi orang yang Anwar sendiri kata, Rafizi sendiri kata, Anthony Locke sendiri kata, Fahmi Fadzil sendiri kata, dah ada bukti hitam putih kelakuan salah dalam skandal LCS, dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya menentang nepotisme. Sebaik saja jadi Perdana Menteri, libatkan anak dia dalam kerajaan. Kemudian bagi lampu hijau kepada semua menteri, libatkan
ahli keluarga dalam kerajaan. Saya tidak akan pegang jawatan Menteri Kewangan. Dia pegang jawatan Menteri Kewangan. Saya tidak akan ini, dia buat ini. Saya tidak akan itu, dia buat itu. Itulah Anwar Ibrahim. Okey. Dalam tempoh berbulan-bulan selepas jadi PM, bergerak sana, bergerak sini, menari sana, menari sini, cakap. Kerja tak buat. Ekonomi negara berada pada tahap kritikal. Mata wang negara berada pada tahap kritikal dan di bawah pentadbiran ini menurun ke tahap terburuk dalam sejarah. Di bawah pentadbiran ini dalam era moden pada tahun 2023 kita tak cukup beras tempatan. Secara terbuka rasuah dilakukan masa pilihan raya. Mereka tawar ini, tawar itu rasuah. Macam Zahid Amir diberitahu, kalau sokong BN, korang akan dapat ini, korang akan dapat itu. My Truck beri beras kat kawasan pilihan raya itu sahaja, beras murah. Itu rasuah. Itu rasuah kepada pengundi. Saya tidak akan umumkan projek ke apa-apa ke negeri-negeri dan sebagainya. Dia buat. Tapi ekonomi teruk, rakyat teruk. Pelabur lari. Saya pergi ke China, saya dapat berapa bilion. Itu ada komitmen. Kadang-kadang ianya sesuatu yang sudah dipersetujui kerajaan lepas. Bila minta senarai dalam China, beri senarai terperinci apa yang sudah dipersetujui. Sampai hari ini habuk pun tak ada. Saya pergi sana, ada berbilion, komitmen. Pergi US, ada berbilion, komitmen. Bila kita tanya berapa projek yang sudah diluluskan, duit dah masuk, dana dah masuk, kita tak dapat jawapan. Tapi yang kita tahu, berbilion-bilion selama berbulan-bulan lamanya dari segi equity pelabur telah mengalir keluar negara. Ya? Ekspor 8 kali berturut-turut menurun. Bulan lepas menurun 5.8 bilion. Tapi menteri mereka berdiri kat parlimen cuba mengelirukan rakyat. Dia kata negeri-negeri 4 negeri bawah pembangkang terima dana persekutuan. Memang ada banyak negeri terima dana persekutuan sebab kerajaan bertanggungjawab terhadap rakyat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, bukan negeri-negeri yang sokong kerajaan sahaja. Dan Rafizi tak cerita bahawa Kedah bulan lepas menunjukkan peningkatan ekspor tertinggi di negara, iaitu 742 juta. Itu akan menjadi sumbangan juga sedikit sebanyak kepada kerajaan persekutuan. Itu tak cerita. Mereka nak buruk-burukkan pembangkang dengan fitnah. Mereka nak hancurkan pembangkang dengan fitnah. Sebelum pilihan raya, UMNO lah, Barisan Nasional lah parti yang paling haprak, parti yang paling busuk, parti yang paling kotor, kleptokrat, pencuri, penyangak, pemimpin mereka tak boleh dipercayai. Hari ini suci bersih. Orang yang mereka ada bukti hitam putih, mereka boleh naikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Nak cerita apa? Apa nak jadi dengan ketelusan dalam pentadbiran di negara ini? Apa nak jadi? Apakah pelabur fikir? Bila dalam kerajaan, orang yang janji mereka masuk kerajaan, mereka akan dakwa Zahid Hamidi, orang itu naikkan Zahid Hamidi. Pelabur berani ke nak tabur duit? Bila pelabur lihat SPRM sedang melindungi pemimpin-pemimpin, bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin, macam Anwar kata, Azam Baki hubungi saya, dia bincang benda ni. Anwar secara tidak langsung mengaku ada elemen atau disyaki bersekongkol. Apa imej yang pelabur dapat? Kalau saya masukkan duit berbilion ringgit ke dalam negara ini, bila terjadi sesuatu, SPRM tak akan memihak kepada saya. SPRM akan memihak melindungi pihak puak kerajaan. Tambah pula dalam kerajaan ini, mereka naikkan orang yang mereka sendiri kata penjenayah sebagai timbalan Perdana Menteri. Maka pelabur tidak akan masuk. Macam mana negara ni nak maju? Data menunjukkan negara ini sedang menghala kehancuran yang luar biasa dalam tempoh 1 tahun. Tak boleh main 3R. DAP terang-terang secara terbuka. You bayangkan Anthony Loke buat satu pentas pada pilihan raya, kempen pilihan raya. Pentas Anthony Loke ni
pada kempen pilihan raya. Anthony Locke duduk sana, ada seorang Cina datang, dia kata bila fikir parti Islam dia secara tidak langsung menghala kepada sedang merujuk kepada PAS, dia fikir pasal potong kemaluan. Kata-kata macam ini orang pihak berkuasa macam tak nampak. Macam tak nampak. Lim Guan Eng boleh buat kenyataan beracun anti-Islam. Saya cerita terang-terang, anti-Islam, saya ulang, anti-Islam, anti-Melayu, bersifat Islamofobia. Sampai hari ini penyiasatan berterusan. Sana baru bercakap sedikit berkenaan dengan Melayu, penyatuan Melayu, kena siasat. Keputusan-keputusan pilihan raya melibatkan berjuta-juta pengundi dalam tempoh setahun ini menunjukkan rakyat Melayu Islam di negara ni, yang majoriti di negara ni sudah bersatu padu dan makin menentang pentadbiran. Kita sudah lihat di Kemaman, rakyat Cina dengan India pun tak nak keluar mengundi. Dia boikot. Keadaan dah teruk. Very, very bad. Ya. So orang dan saya tak payah nak berselindung, anda tak payah nak berselindung. Semua orang boleh baca di media sosial. Rakyat sedang bertanya, mengapa raja-raja Melayu tidak melakukan sesuatu? It's an open secret. People are asking in the media social. Anda boleh baca. Semua orang boleh baca. Sampai ada yang menyalahkan raja-raja Melayu pun ada di media sosial. Ada. Dia berkata, mengapa mereka boleh biarkan benda ni berlaku? Saya selama ni menjaga, saya tak sebut. Tapi orang semua duk sebut. Ramai duk sebut. Ya. So, benda ni sedang berlaku. Sekarang ni ada ura-ura akan berlaku langkah, ianya bertiup kencang. Saya boleh beritahu dengan jelas bahawa yes, ada langkah yang sedang dirancang. Ada. Cuma ada banyak jalan nak buat. Satu jalan yang paling mudah depan mata, saya takkan cerita. Saya pernah cerita kat ada orang pemimpin UMNO. Dia pun terpegun. Rupa-rupanya yang saya cerita tu rancangannya berbeza dengan apa yang mereka dah rancang. Tapi ada. Saya boleh beritahu perjanjian yang ditandatangani dengan Zahid, dengan UMNO ni sebelum PRU15 ni semua boleh campak tepi. Ianya tidak mengikat. Anda scroll ke bawah, anda rujuk live saya semalam, saya dah beri 2 sebab mengapa surat perjanjian tu tak mengikat, dan ada banyak lagi sebab. So saya tak nak ulang dalam live ni. Cuma yang saya boleh beritahu di sini adalah, kalau kita ikut teori yang dilontarkan selama ni oleh Pakatan Harapan sebelum PRU15, jika ada perubahan kerajaan, ianya adalah proses demokratik subur. Kerana ianya dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. But more than that, ianya untuk menebus kembali demokrasi yang dicabuli apabila Zahid menulis satu warkah dengan maklumat yang tidak betul yang dia serah kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan maklumat yang tidak betul dalam warkah itu ialah 30 MPBN sokong kerajaan. Itu penipuan. Kerana malam sebelum itu ada mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional, dipersetujui mereka tidak akan sokong Anwar Ibrahim. Okey. So, ini adalah untuk menebus kembali satu perkara yang tidak betul yang telah dilakukan oleh Zahid, iaitu merampas hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen untuk menentukan mereka sokong Anwar atau tidak. Adakah saya fikir kerajaan ini harus diteruskan? Jika kita sayangkan negara, kita tidak ingin lihat kehancuran yang sudah pun berlaku, kita perlu hentikannya. Kerana kerajaan ini zalim, kerajaan ini pendendam, kerajaan ini tidak reti buat kerja. Dan ini saya ikut logik Anwar sendiri. Saya ikut logik Rafizi sendiri. Kalau dulu ringgit memang jauh lebih kukuh, ekonomi lebih kukuh, mereka kutuk, mereka tuding jari, tak tahu buat kerja, tak reti buat kerja. Kerajaan tak boleh buat kerja. Hari ini, kehancuran yang berlaku tidak pernah berlaku sepertinya sebelum ini. Kalau ikut logik Anwar, kita dah jahanam. Dan adakah kita akan duduk diam melihat negara jahanam? Ini negara saya. Saya sayang negara ni. Kalau saya tak boleh bersuara, maknanya kita ada masalah besar di dalam negara ni. Dan masalah besar itulah Anwar Ibrahim.
Dah 20 tahun tergesa-gesa nak jadi Perdana Menteri. Bila dah jadi Perdana Menteri, orang minta nak laksanakan janji-janji, dia kata jangan tergesa-gesa. Kalau tak reti buat kerja, kata saya tak reti buat kerja. Jangan seksa rakyat. The results of the election, by election, state election, menunjukkan kepada anda terang-terang rakyat tidak percaya penipuan anda. Ya? Saya nak lawan rasuah. Kita tak mau janji-janji lagi. Kita tak mau bercakap-cakap lagi. You are already the PM. Buat apa nak pergi berretorika sana sini, berceramah sana sini? Buat kerja. Kalau tak boleh buat kerja, buat rombakan. Kan hang kata hang ada majoriti luar biasa. So apa takut nak buat rombakan? Buat je. Buang Rafizi, buang Fahmi Fadzil. Ambil yang boleh buat kerja. Ni tak boleh. Ya. So, saya merayu kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan jugalah Raja Permaisuri Agong, bahawa bila tiba masanya, bukalah ruang kepada satu perubahan yang dapat menyelamatkan negara kita daripada kemudaratan dan kehancuran. Dan dengan penuh ikhlas, dengan penuh hormat, dengan penuh rasa bertanggungjawab terhadap keadaan di negara ini, saya pun ada memberi cadangan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam satu penulisan, bahawasanya sekalipun MP-MP masih belum mengorak langkah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa mutlak untuk menitahkan agar semua MP di Dewan Rakyat menghadap tuanku, dan tuanku boleh mendapatkan feedback daripada MP-MP ni, sama ada mereka merasakan negara kita berada di bawah satu tahap kecemasan bersempadankan darurat. Sekiranya tuanku yakin bahawa majoriti MP-MP berpendapat bahawa negara kita sekarang berada di dalam satu suasana kecemasan bersempadankan darurat, sementara menunggu MP-MP mengorak langkah, tuanku boleh menggunakan kuasa berperlembagaan menurut budi bicara jara tuanku untuk mengisytiharkan darurat dan mewujudkan satu jawatan kuasa yang melumpuhkan politik dan melumpuhkan kuasa kerajaan, dan memberi jawatan kuasa ini kuasa-kuasa yang perlu untuk mentadbir urus negara, sementara MP-MP memutuskan satu alternatif dari segi pentadbiran yang lebih baik. Sekiranya MP-MP boleh mencadangkan satu alternatif yang lebih baik, maka darurat boleh ditamatkan dan satu kerajaan baru boleh terbentuk. Sekiranya MP-MP tidak boleh memberi satu alternatif yang baik, maka darurat boleh diteruskan sehingga PRU 16 dan pilihan raya boleh diadakan semula. Dan saya amat yakin jika pilihan raya umum diadakan dalam masa terdekat, Pakatan Harapan dan UMNO akan tenggelam, khususnya PKR Amanah UMNO. Saya tak syak lagi Perikatan Nasional boleh mencecah dengan sendiri 90 kerusi, malah boleh capai sehingga 100 kerusi sekiranya pilihan raya umum diadakan. Kerana dengan keadaan tak berdana, di mana secara zalim dana parti tertentu telah dibekukan, kita boleh lihat pencapaian Perikatan Nasional berlipat kali ganda lebih besar berbanding dengan PRU 15. Ianya bukan lagi soal dana. Sekarang ni kalau letak botol kosong di kawasan tertentu dan kau letak label perikatan di sana, orang akan undi botol tu. Kerana orang cukup benci, meluat, tidak percaya kepada pentadbiran bersama PKR, DAP, Amanah dan UMNO. Kita perlu perubahan demi masa depan negara, anak cucu kita. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.